Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para anak-anak yang selalu mengikuti Anjang Muar Travelog dan channel Anjang Muar ni. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sehat semua di bulan 11 2020 ni. Saya bercakap sekarang ni dari Ikhwan Resort Air Bentan di Bandar Tenggara dekat Tanjung Kelungkur. Jadi sesiapa yang tak pernah pergi tu, ahlan wa sahlan. Kita bersyukur Allah dapat bertemu lagi walaupun sekadar di alam maya, tapi tetaplah mudah-mudahan terjalin kasih sayang antara kita, saling doa mendoakan, saling nasihat menasihati, saling menerima dan memberi panduan. Semua itu adalah cara hidup orang mukmin. Orang mukmin saling terhubung antara satu dengan lain. Orang mukmin ni sesama dia tu macam bangunan, macam bangunan saling kuat menguatkan. Begitulah kita. Kalau dapat kegembiraan, mudah-mudahan kegembiraan bersama. Hari ini kita nak bincang lagi, sambung bincangan kita tentang masyarakat lah, masyarakat kita, masyarakat Islam di Malaysia yang istimewa ni. Malaysia yang kita lihat banyak Allah pelihara agamanya, banyak bentuk yang Allah bantu kita dari semua sudut yang kita boleh lihat sendiri. Kalau nak dibandingkan di tempat lain, banyak istimewanya di Malaysia ni, tapi dalam pada dah banyak istimewaannya, banyak kita dapat mengamalkan cara hidup Islam yang sebenarnya. Allah uji juga, Allah nak tengok kita macam mana. Antara yang Allah uji tu ialah buat makanan halal lah. Padahal kita nak sebut lagi tentang makanan halal ni yang ada tengah masyarakat ni. Sebab persoalan halal ni sangat penting, sangat dituntut. Dengan mencari yang halal tu dituntut. Kerana yang halal tu kan membina diri kita, membina hati tu kan dibina dari makanan yang kita makan, daripada makanan yang kita makan. Malah Rasulullah sebut dalam satu hadis, atau kama qala Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lah lebih utama untuk bakarnya. Jadi kalau kita makan tu kan jadi darah daging, jadi pemikiran kita, jadi diri kita tu daripada apa yang kita makan tu lah membina kita punya tenaga, membina kita punya sel-sel dalam badan, membina kita punya otak kita dan hati kita. Jadi kalau yang kita makan tu sumbernya tak tepat, haram ataupun tak jelas, yang Rasulullah sebut dalam satu hadis yang lain, al halal bayyinun wal haramu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal tu jelas, yang haram tu pun jelas, tapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat, yang samar. Yang itu pun Rasulullah minta kita elakkan kerana boleh membawa pada haram. Jadi kalau kita agak-agak, kalau orang dah kata macam-macam sesuatu tu, itu dah masuk ke syubhat dah tu kan. Baik kita tengok betul-betul, kerana itu nak membina diri kita, itu menentukan nasib kita juga di akhirat. Saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam terbaca di media sosial ni lah, satu iklan program yang akan dibuat oleh Toki ataupun yang kita kenalkan Datuk Nazim Johan dari PPIM, iaitu pembongkaran sindiket daging haram, tukar kepada yang halal, tukar halal. Jadi dah lama kita masyarakat diperbodohkan dengan daging haram dicop halal oleh masyarakat yang tak bertanggungjawab. Ada satu live akan dibuat pada hari Isnin. Hari ni hari Sabtu kan, hari Isnin 9 November nanti, insya-Allah dengan panel jemputan Ustazah Asma Harun. Ini bukan anak saya, nama sama, nama ayah dia. Baiklah, jadi perkara ini sangat penting sampai peringkat kita tengok pengendali pengendali Facebook ni pun tulis berderau dah ni, rasa nak muntah, jijik, geli. Dah lama kita dibodohkan, daging haram dicop halal oleh syarikat-syarikat tak bertanggungjawab. Letak syarikat halal, masyarakat Islam terus yakin 100%, beli, makan, isi dalam perut anak bini.
Percaya atau tidak, daging yang dibeli kemungkinan tidak halal. Ikuti pendedahan bersama Ketua Aktivis PPIM Tok Ki ataupun Nazim Johan dan panel jemputan Ustazah Asma Harun, Isnin 9 November 2020, 11.30 pagi. Aduan semakin meningkat. Jadi macam inilah keadaannya. Yang kita saya ini nak bantulah sebarkan program ini, insya-Allah ada kebaikan daripada kita. Dan saya lihat dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian, macam-macam komen dari pembaca, dari netizen. Sebab soalan halal memang masyarakat dah ramai yang ada kesedaran. Bukan daging saja, sebelum tu lagi ayam, kan? Ayam yang diragui. Jadi kita ni pentinglah bekerjasama sama kita, saling memberi maklumat dan memastikan kesahihannya, dan juga kita bina masyarakat kita supaya faham isu ni, isu bersama. Isu ni menentukan diri kita, peribadi kita, anak isteri kita. Adakah mereka selamat di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat nanti. Jadi penting. Nantilah tu PPIM susun satu program supaya kita memahaminya dengan lebih jelas. Tapi tuntutan dari program tu lebih penting. Macam mana kita nak buat selepas itu. PPIM dah jalankan tugas dia, pihak berkuasa mungkin dah jalankan tugas dia. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai orang Islam tengah masyarakat, macam mana kita nak buat? Jadi kita lihat banyak macam-macam lah komentar di dalam Facebook ni daripada pembaca-pembaca. Antaranya seorang bernama Habib Ajmi mengatakan, disebabkan perkara ni lah, alhamdulillah ada rezeki lebih, saya beli ayam yang disembelih depan mata, beli daging yang segar dari orang Muslim sendiri. Ini tindakan saudara Habib ni memang betul lah, kan? Dia tengok betul-betul depan mata dia orang tu sembelih macam mana, dan dia pun ada ilmu sembelihan. Ini tepat, dan orang tu orang Islam, orang tu menjaga agamanya, dan daging pun beri daging segar. Tapi kat situ mungkin ada costing, kat situ ada sudut masa, ada orang tak sempat sebagainya. Tapi oleh kerana dia ada kesungguhan, dia cari juga masa, dia usahakan dan tengok depan mata. Itu antara yang terbaik lah, kan? Ada pula mengatakan benda ni dah lama bangsa Cina buat, kita je baru sedar. Kawan saya bekerja di Pelabuhan Kelang, ada seorang netizen ni ataupun seorang nama Hafiz Azhari berkata, kawan saya bekerja di Pelabuhan Kelang, dahulu ada kes ayam beku dari Cina yang tiada status halal tapi nak diluluskan masuk untuk pasaran Malaysia. Lagi satu, saya nak tanya pasal ayam-ayam goreng RM1 yang dijual oleh bangsa-bangsa Melayu kita. Adakah ayam-ayam itu juga diimport dari Cina? Jadi Cik Hafiz dipertikaikan, dia kawan dia bekerja di Pelabuhan Kelang, ada ayam diimport dari Cina. Lepas tu nak bagi orang masuk sini, nak jual pasaran umum, kan? Jadi dia tak beritahu lah siapa-siapa orang tu. Cuma yang dia beritahu daripada kawan dia. Kita dengar je berita macam itu, kita dah mula rasa cuak lah, kan? Jadi sebab tu lah kena betul-betul cari sumber ayam yang betul. Kalau ayam ke daging ke, kat sini cerita tentang ayam lah, betul-betul pastikan, kan? Itu nak dia akan melibatkan diri kita, makan minum kita. Bila kita makan benda yang macam kita yang tak sah, yang bernajis, dia dah bangkai lah kalau dia tak sembelih dengan cara betul, kan? Bernajis, menajisi semua makanan kita, kita masuk dalam perut kita. Walhal kita ni orang zaman dahulu sangat menjaga benda-benda haram ni, kan? Sayyidina Abu Bakar contohnya sangat menjaga benda haram ni, kan? Dia tu selalu sebelum makan dia akan tanya pembantu dia lah. Dia pun ada pembantu lah, zaman tu pun dah ada pembantu khadam, ataupun kalau zaman sekarang ni mungkin boleh kita libatkan macam PA, kan, pembantu personal assistant, pembantu pribadi, kan. Yang ketika tu pembantu dia tu sentiasa dia yang menyediakan makanan. Tapi sifat Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan tanya makanan ni dari mana, dapat dari mana, nak pastikan kehalalan dia. Tapi satu hari tu Sayyidina Abu Bakar dia makan tanpa tanya. Dia punya hamba dia ataupun dia punya pembantu dia tu, tuan pelik juga, selalu khalifah kan tanya dulu, hari ni tak tanya. Dia pun tanya, tuan selalu tuan tanya dulu nak makan, tapi hari ni tak tanya. Ya, kamu dapat dari mana makanan ni? Dia kata, saya tadi ada orang tanya saya tentang tentang telik ikan lah, cuba menilik sesuatu. Saya pun beri pendapat saya, mengatakan tentang telik ikan tu, dan orang tu bagi upah duit ni. So Abu Bakar dengar yang tu, dan hadis ada mengatakan tentang telik ikan haram hukumnya menilik
untuk menentukan nasib yang kita pun tak tahu. Kita pakai teka-teka beri pendapat tentang tu, menggunakan teknikan ni dia tak dibenarkan. Jadi sumber tu haram pada dia. Dia jolok yang tekak dia tu, jolok tekak nak bagi keluar, muntahkan balik yang dia makan tu. Lepas tu dah selesai tu dia minta ampun dengan Tuhan. Ya Allah, kalau apa yang aku dah tak boleh nak kawal dan tak boleh nak keluarkan tu, ampunkanlah. Begitu sekali ketakutan dia. Kerana hari itu mungkin Abu Bakar ni terlupa sebagainya untuk pengajaran kita lah. Bagaimana orang dahulu menjaga benda-benda yang bentuk haram. Jadi kita nak bagi makan, kalau dah dapat benda tu ada syubhat ataupun ada sesuatu yang meragukan dia, stop lah tu. Cari yang yakin betul. Kan penting. Kena mengenal diri kita, anak kita, keluarga kita, cakap-cakap kita. Jadi masin tak orang dengar tak cakap kita tu bergantung pada apa yang kita makan. Lebih lagi ada yang mengatakan tentang amalan kita, Allah terima ke tak. Kalau kita ambil semua tak kira hal haram, itu merosakkan ibadah kita. Jadi dia kata juga, dia berstikai juga tentang ayam yang murah kat pasaran ni. Ada orang jual ayam RM1 tu. Dia mesti ada modal dia, nak membasuh dia, nak goreng dia, nak kunyitkan garam sebagainya. Kenapa dia boleh jual murah tu? Daripada mana dia dapat ayam tu? Dulu zaman sekolah akam tu jual sokabar, ketika jual sokabar tu dah lapar, kita carilah gerai-gerai. Tapi tak naklah guna duit banyak sangat, nak bajet lah kan? Cari kedai yang jual makanan yang murah kan? Nasi dan ayam tapi harga murah. Abang tu dia kena tengok kita berkeban jubah kan? Dia rasa malu tentang apa yang dia buat. Dia cakap, "Dek, jangan makan kat sini, ni tak elok ni," kata. "Makan tempat lain," kata. Rupanya dia tu ambil ayam-ayam yang dekat pasar tu yang dah mati, yang tak sempat sembelih tu. Tu dia orang beri murah itu. Dia ambil ayam tu lah, yang dia dihidangkan, dia masak, digoreng, dia jual nasi bajet tu. Ini pengalaman kita sendiri. Bukan ada pembohongan apa-apa, pengalaman kita sendiri. Ada yang masyarakat yang macam itu, dia pun macam terdesak hidup dia, katanya tak takut Tuhan, buatlah macam itu. Tapi ada sikit dah kat hati dia tu tengok, ini anak-anak jual majalah ni, ini orang jaga agama, tak boleh dia makan ini. Dia kat situlah ada rasa kasihan dia tu, suruh pergi tempat lain lah. Kerana dia pun tak sanggup. Tapi tengah masyarakat kalau ada jual ayam yang murah dan sebagainya tu, kena pastikan lah apa sebab kan, dapat dari mana sumber dia. Ada yang mengatakan di sini pula tentang kes ni, dia kata ini benar. Salah satu perniagaan yang terbabit di ibu kota yang terletak di Segambut, terkenal juga import dari negara luar, masuk menerusi Pulau Pinang. Dia transit. Sebelum transporter hantar ke Segambut, driver pada awalnya melihat kotak bungkusan, kemudian dibuang kotak tu, bungkusan tersebut, dan tinggalkan bungkusan plastik di dalam dia. Dah tak tahulah daripada mana kan. Ini kenyataan salah seorang pembaca lah. Kita boleh siasat, tapi dah dengar berita macam ni je, kita dah termasuk dalam area ataupun kawasan syubhat kan? Sebab tu kena jaga. Kita akan dengar nanti pembongkaran daripada Tok Ki dan juga ahli panel tu kan. Tapi dengar masyarakat cakap apa dulu. Ni seorang bernama apa, susah nak sebut nama dia ni, ada kilau sikit. Banyak benda yang dia letak tanda halal, pihak berwajib patutnya kerap turun padang ataupun tambahkan lagi penguatkuasa. Bayangkan 50 barangan, 40 sebenarnya pembohong. Kalau lah begitu keadaannya, teruklah kita tengok masyarakat, kita ingat dah halal lah, tanda halal kan. Tapi tanda halal tu pun dia orang tipu. Kalau tak ada penguatkuasaan kan, memang boleh berlaku. Lagipun kalau tak ada, nanti kita dengar ada orang ajak supaya didenda seberat-beratnya. Abdul Hamid Habing, apa guna jabatan yang dipertanggungjawabkan jika keadaan seperti ini? Kita tidak menuduh bahkan gaji buta dan tak buat kerja, tapi kejadian seperti ini, siapa yang mahu dipersalahkan? Kuasa undang-undang di tangan kamu. Semakin hari umat Islam di negara ini diperbodohkan, kebodohan penguatkuasa sendiri. Logo Halal Jakim menjadi kepercayaan saya selama ini. Jika saya dan keluarga termakan benda haram, ada logo Halal Jakim, saya serah pada Allah. Begitulah kita taklah menyalahkan Jakim 100%, tapi masyarakat dah berkata begitu. Saya tengok banyak ulasannya ke arah itu, minta supaya diadakan penguatkuasaan, betul-betul ambil tindakan, kerana kita percaya kepada logo tu. Mereka adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Mereka telah mendapat kedudukan di situ dan ada tanggungjawab mereka di situ pada masyarakat lah. Jadi masyarakat minta bertegas, sampai dia kata kalau nak termakan juga, yang dinengok tu ada logo halal, jadi dia serah pada Allah lah. Kita harap Allah ampunkan. Tapi walaupun ada pengampunan Tuhan, tetaplah hati kita tu dibina dari apa yang kita makan. Yang itu yang masalahnya.
Kan mungkin Tuhan ampunkan, tapi hati kita akan menjadi keras. Maksud hati keras ni bukan fizikal hati tu keras, tuan-tuan dan puan sekalian. Hati rohani tu, latifah robbaniyah tu, dia keras. Tanda keras tu apa? Susah nak terima kebenaran. Cakaplah kebenaran, mantul. Kita pun tak tahu kenapa kita ni susah sangat nak beramal. Kita dengar je kuliah, kita percaya kan kita benarkan. Ada sebagian orang dengar pun dia mantul lah. Ada je alasan dia. Kita check lah diri kita kan. Tak salahkan orang, check kita makan apa. Sebenarnya kita makan benda apa. Cuba tengok semula kan. Saya hargai dan saya angkat tangan lah macam pemimpin di dalam GSB ni, khususnya Tuan Nasiruddin Muali. Kau nak makan, dia akan tanya, ni beli kat mana? Kita buat sendiri ke? Dapat dari mana? Detail tu kan tanya. Nanti tanya harga sekali. Dia tak, kita bertanggung jawab tak? Kan? Kalau bertanggung jawab, kita akan tahu harga dia semua. Dia tanya ni, tauge ni daripada mana? Dari mana? Kita tanam sendiri ke beli kat pasaran? Tahu tak kat pasaran tauge tu buat daripada apa? Disiram dengan air apa? Begitu. Kerana pengalaman dia. Ketika dalam ISA, tahanan yang dari bangsa Cina ni, dia akan kencing di satu tempat, nanti minta maaf kena cerita tu terang. Dia bukan Muslim, dia tak ada kena dengan syariat kita, tapi masalahnya dia jual pada kita. Tauge itu betul-betul disiram dengan air tu. Ada seorang kawan saya pula berkahwin dengan seorang Cina mualaf. Dia beli tauge, kan kawan kepada kawan saya lah. Saya tak direct kenal dia. Dia berkahwin dengan Muslim, Cina Muslim yang convert Islam. Setiap kali dia beli tauge letak dalam tas, kena buang isteri dia. Setiap kali dia beli tauge tak dalam tas, kena buang isteri dia. Dia pun tak tahu apa sebab. Akhirnya tertanya. Jadi isteri dia sendiri tahu itu masyarakat dia yang buat. Dan itu yang berlaku, yang kita sebutkan tadi lah. Yang mereka siram dengan tu lah, direct lah. Sedangkan tauge itu sifat dia kan, dia menyedut air, betul-betul lah sedut air tu. Itulah membina diri dia tu. Jadi orang Islam kena buat sendiri. Kami memang tak mampu lah buat semua kan. GSB adalah projek tauge, tapi lebih kepada kebanyakannya untuk dalaman sajalah. Sedikit lah, sebahagiannya lah yang dapat kita pasarkan. Baik, kita kembali pada komen masyarakat ni. Kita panjang sikit lagi ni, tak apa. Mudah-mudahan ada kebaikan. Tanggungjawab sesama Muslim, mohon tunjuk produk yang tak halal agar kami tahu dan boleh elak dari membeli barang yang haram. Ini antara komen dah. Apa gunanya kerajaan tubuh JAKIM? Dia orang bekerja, dia bayar duit gaji dan duit cukai yang dikenakan kepada rakyat. Tanggunglah nanti mana-mana yang tak amanah tu. Ini pendapat dia lah. Baiklah, penguatkuasaan sepatutnya Encik Faizal Aziz. Penguatkuasaan sepatutnya dari kemasukan barangan import di pelabuhan lagi. Kena pantau dari awal, tak terlepas. Dan yang memantau pun kena jujur dan berintegriti. Sebab berkaitan halal haram. Hal ini tak boleh dibuat main-main dan pejam sebelah mata. Harap pihak yang berkuasa peka tentang hal ini. Apa nak jadi jika kita makan benda haram ni? Na'udzubillah. Sebenarnya bukan yang diimport saja. Import salah satulah. Yang di pasaran tempatan ni pun kan, kita dah dapat maklumat kan. Dah dapat sijil halal, mula-mula dia jagalah. Lepas tu kalau tak ada penguatkuasaan, dia ikut mudah dia je lah. Itu masalah kita ni. Kita pengguna, kita kena buat kita punya. Kita kena berpakat, setiap tempat terpakat. Kita ada koperasi, kita ada surau masjid, kita kena berpakat. Macam mana nak buat yang sebenarnya, yang terbaik kan. Alhamdulillah, setakat itu saja. Maaf dah terpanjang dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.